Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Miss Fadila, nama saya Nur Hafizah binti Nahutani. Hari ini saya akan membentangkan satu isu alam sekitar yang sangat besar pernah melanda negara kita, iaitu insiden pencemaran Sungai Kim Kim yang berlaku di Pasir Gudang, Johor pada bulan Mac tahun 2019. Insiden ini bukan sahaja memberikan kesan kepada alam sekitar, tetapi juga kepada ribuan penduduk, pelajar dan ekosistem setempat. Pembentangan ini akan menyintakan kronologi, punca, kesan serta penyelesaian yang perlu diambil oleh semua pihak. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita lihat dahulu tema utama pembentangan ini, iaitu alam sekitar dan kelestarian. Alam sekitar merujuk kepada semua elemen semula jadi seperti air, tanah, udara, tumbuhan dan haiwan. Kelestarian pula merujuk kepada usaha kekekalan sumber alam supaya boleh digunakan oleh generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Isu Sungai Kim Kim ini menjadi peringatan penting bahawa pembangunan tanpa pemantauan boleh merosakkan kelestarian negara. Pada 7 Mac 2019, penduduk sekitar Pasir Gudang mula mengadu tentang bau toksik yang kuat. Setelah siasatan dilakukan, didapati bahawa sisa kimia telah dibuang secara haram ke dalam Sungai Kim Kim. Pembuangan ini mengeluarkan gas toksik seperti metana dan benzena. Akibatnya, lebih 2,700 mangsa terlibat, termasuk pelajar sekolah dan pekerja industri. Lebih 100 sekolah terpaksa ditutup bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih buruk. Sebanyak 2.43 tan sisa kimia dibersihkan oleh unit yang berkuasa. Pada 7 Mac, pencemaran mula dikesal. Pada hari berikutnya, sehingga 14 Mac, jumlah mangsa meningkat secara mendadak. Ramai pelajar mengalami sesak nafas, muntah, pening dan hitam. Pihak berkuasa kemudian menjalankan siasatan besar-besaran. Beberapa suspek ditahan, termasuk pemilik kilang yang dipercayai membuang sisa tersebut. Terdapat 3 punca utama bagi insiden ini. Nombor 1 adalah pembuangan sisa kimia secara haram. Ini adalah punca paling kritikal. Sisa berbahaya dari industri dipam terus ke sungai tanpa rawatan. Punca kedua ialah kekurangan pemantauan dan penguatkuasaan. Walaupun kawasan Pasir Gudang mempunyai banyak kilang, penguatkuasaan tidak mencukupi. Punca yang ketiga pula, kesedaran awam yang rendah. Sesetengah pihak tidak memahami bahaya bahan kimia dan kepentingan menjaga sungai. Kesan kepada individu sangat serius. Ramai mengalami sesak nafas, loya, muntah dan pening akibat terhidu gas toksik. Selain itu, terdapat juga mangsa yang mengalami trauma psikologi, terutamanya kanak-kanak. Kos perubatan tinggi dan meningkat
dan kehidupan harian terganggu kerana terpaksa ulang alik ke hospital atau pusat rawatan. Bagi masyarakat pula, insiden ini memberi impak besar. Lebih 100 sekolah ditutup menyebabkan sesi pembelajaran terganggu. Acara komuniti dibatalkan dan kawasan tersebut menjadi tidak selamat untuk penduduk-penduduk. Yang lebih membimbangkan, kepercayaan masyarakat terdapat keselamatan kawasan industri menurun dengan drastik. Kesan pada skala negara juga tidak dapat dielakkan. Ekosistem air rosak dan banyak kehidupan marin mati kerana sisa-sisa kimia yang dipam terus ke sungai adalah tidak patut dibuat oleh kilang. Imej negara tercela kerana dilihat gagal mengurus industri secara selamat. Insiden ini turut memberi risiko kerugian ekonomi jangka panjang termasuk kos pembersihan dan pampasan. Untuk mengelakkan insiden seperti ini daripada berulang, penyelesaian harus dilaksanakan bagi 3 peringkat. Peringkat nombor 1, tahap keluarga. Dalam tahap keluarga ini, pendidikan awal mengenai alam sekitar perlu diberikan. Menyediakan kit kecemasan untuk apa-apa kecemasan berlaku dalam kalangan keluarga. Melatih anak-anak cara melaporkan insiden-insiden yang berbahaya. Tahap komuniti adalah salah satu penyelesaian yang boleh dibuat oleh komuniti dengan mengaktifkan talian bantuan komuniti. Mengadakan kempen kesedaran untuk bagi ucapan atau motivasi kesedaran untuk masyarakat. Melaksanakan latihan kecemasan atau drill yang selamat. Yang ketiga pula adalah tahap kerajaan. Mengenakan hukuman lebih tegas kepada pelaku macam kilang yang mempam sisa kimia terus ke sungai tanpa ketahuan atau rawatan. Menjejakkan bahan sisa industri secara digital, menyediakan insentif bagi rawatan sisa yang betul, melaksanakan penyiasatan terus pampasan kepada mangsa. Kesimpulannya, insiden Sungai Kim Kim mengajar kita bahawa kelestarian alam sekitar bukan tanggungjawab kerajaan sahaja semata-mata, tetapi tanggungjawab semua pihak yang di negara kita. Jika kita terus mengambil ringan isu pencemaran ini, kita akan menjejaskan kesihatan, ekonomi serta masa depan generasi akan datang. Dengan ini, marilah kita sama-sama menjaga alam sekitar demi kelangsungan kehidupan. Berikut adalah pautan rujukan yang digunakan oleh saya dalam penyelidikan pembentangan ini. Semua maklumat ini diperoleh daripada sumber rasmi yang dalam Google seperti laporan berita, Facebook dan portal kerajaan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.